Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ratusan orang awam Palestin terbunuh selepas tentera penceroboh Zionis mengebom bandar Rafah di selatan Gaza semalam. Pihak berkuasa kesihatan di Rafah melaporkan pembunuhan tragis itu mengorbankan lebih 100 orang awam termasuk kanak-kanak dan wanita dengan ratusan lagi cedera. Bulan Sabit Merah Palestin menyatakan bahawa Rafah sudah menyaksikan peningkatan serangan udara Israel yang tertumpu di pusat bandar yang turut menjejaskan kediaman berhampiran ibu pejabat Bulan Sabit Merah. Pengarah Hospital Kuwait di bandar itu, Shuaib Al-Hams berkata, hospital itu dipenuhi dengan pesakit yang cedera parah selain berdepan kekurangan ubat-ubatan dan bekalan yang mencukupi. Sumber tempatan berkata jet pejuang Israel melancarkan kira-kira 40 serangan udara menyasarkan banyak rumah dan masjid yang melindungi individu yang kehilangan tempat tinggal. Sejak 7 Oktober lepas, lebih 28,176 rakyat Palestin telah terbunuh akibat serangan Zionis manakala lebih 68,000 lagi cedera. Kementerian Luar Indonesia memaklumkan proses pengundian bagi pemilihan umum pemilu 2024 di luar negara termasuk Malaysia berjalan lancar. Jurucakap Kementerian Muhammad Iqbal berkata walaupun terdapat beberapa isu namun proses demokrasi itu berjalan dengan baik dengan bantuan semua pihak. Beliau menegaskan bahawa kementerian dan wakilnya di luar negara bukanlah penganjur tetapi mereka memikul tanggungjawab moral untuk menyokong kejayaan pilihan raya. Warga negara Indonesia yang layak di pelbagai negara telah menunaikan hak mengundi mereka di 3,059 pusat pengundian. Di Malaysia terdapat 832,420 warga negara Indonesia yang berdaftar sebagai pengundi dengan 6 pusat pengundian telah dibuka pada Ahad untuk pengundian awal. Ia melibatkan lokasi di Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Sejumlah besar pengundi berkumpul di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur melibatkan seramai 222,945 pengundi. Susulan ancaman protes besar-besaran petani, polis India mula memasang penghadang dan mengharamkan perhimpunan awam. Malah sudah beribu-ribu petani mula berkemah di lebuh raya utama menuju ke ibu negara itu. Antara lain, para petani di India mendesak harga tanaman yang lebih baik yang dijanjikan kepada mereka pada 2021. Para petani telah keluar selepas kesaan oleh pemimpin kesatuan untuk menuntut sokongan yang lebih tinggi atau jaminan harga untuk hasil mereka dan menekan kerajaan untuk memenuhi janjinya untuk menggandakan pendapatan petani. Beberapa menteri kerajaan dijangka bertemu pemimpin Kesatuan Ladang untuk mengelak berulangnya protes selama setahun yang bertujuan untuk memaksa kerajaan memasukkan undang-undang ladang yang direka untuk menyahkawal selia pasaran pertanian yang luas. Polis Kenya mengesahkan kematian pemegang rekod dunia maraton Kelvin Kiptum dengan jurulatihnya Gervais Hakizimana dalam kemalangan jalan raya. Menerusi satu kenyataan, polis menyatakan kedua lelaki itu terbunuh dalam kejadian di Jalan Eldoret Kaptagat di barat Kenya. Walaupun usaha menyelamat dilakukan pasukan kecemasan, Kiptum dan Hakizimana meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami mereka. Kenyataan turut memaklumkan kereta itu dinaiki 3 penumpang. 2 penumpang maut di tempat kejadian manakala penumpang ketiga dibawa ke hospital untuk rawatan. Beliau berkata pihak berkuasa telah melancarkan siasatan untuk mengetahui punca nahas. Sementara itu, atletik Kenya menzahirkan kesedihan atas pemergian Kiptum dan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan seluruh komuniti olahraga. Kiptum mencipta sejarah dengan memecahkan rekod dunia Eliud Kipchoge dengan menamatkan larian 42 km dengan catatan 2 jam dan 35 saat semasa Chicago Marathon Oktober lepas. Baik, dunia sebelum berakhir di sini dari Sungai Kesegaran Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.